Walhasil balik asal, itu pasal tak hasil. Dewan Rakyat diberitahu jemaah menteri bersetuju berunding di luar mahkamah dengan pihak syarikat yang membangunkan projek fasa 3 landasan berkembar Lembah Kelang KVDT2. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan dalam Dewan Rakyat hari ini. Dalam hal ini, suka saya maklumkan dengan tegasnya, dalam mana-mana kes sivil kerajaan sedia runding apa-apa penyelesaian di luar mahkamah. Lalu jemaah menteri bersetuju agar pihak syarikat berunding dengan Kementerian Pengangkutan, katanya. Taqiyuddin berkata kerajaan berdepan 3 tuntutan sivil yang difailkan oleh syarikat tersebut, termasuk dakwaan melanggar kontrak. Sebelum itu, bekas Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook bertanya adakah Kerajaan Perikatan Nasional terbuka untuk membuat rundingan kembali bersama syarikat usaha KVDT2 Daya Maju LTAT Sdn Bhd atau DMLTAT sejurus dapat menyelesaikan masalah itu di luar mahkamah. Pada 7 September lalu, DMLTAT memfailkan saman terhadap kerajaan dan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Antara lain memohon bagi mendapatkan deklarasi bahawa terdapat kontrak yang sah dan mengikat antara syarikat itu dengan pihak kerajaan menerusi satu surat penerimaan yang bertarikh 19 Ogos 2019. Syarikat bertindak sedemikian apabila pada 28 Ogos Ka Siong berkata kementerian akan membuka semula tender bagi projek KVDT2. Beliau mendakwa selepas mengambil kira keputusan kajian menyeluruh dan siasatan yang mendapati kos projek yang dimaksudkan di bawah DMLTAT terlalu mahal semasa di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Mari kita kembali menyusuri sejarah pemberian kontrak ini. Daya Maju LTAT adalah penerima projek rundingan terus paling besar yang didedahkan oleh Menteri Keuangan Kerajaan Tebuk Atap Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang termasuk dalam 101 projek bernilai 6.61 bilion ringgit yang kononnya diluluskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Bagaimanapun, Anthony Loke berkata projek berkenaan telah diluluskan oleh Kerajaan Barisan Nasional terdahulu secara rundingan terus dan surat teruju terima telah dikeluarkan pada 4 April 2018 kepada syarikat Daya Maju LTAT dengan nilai 5.26 bilion ringgit. Dia berkata selepas Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan, Kabinet memutuskan pada 19 September 2018 untuk membatalkan kontrak berkenaan. Selepas surat pembatalan dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan, syarikat Daya Maju LTAT telah berkali-kali merayu kepada kerajaan, termasuk rayuan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyambung semula kontrak tersebut. Kata Setiausaha Organisasi DAP itu ketika menjelaskan dakwaan kononnya Kerajaan Pakatan Harapan yang memberikan kontrak tersebut. Setelah mengadakan beberapa suri rundingan, syarikat tersebut akhirnya bersetuju untuk mengurangkan kos projek sebanyak 15% daripada kos asal. Kata Anthony Loke, jemaah menteri pada 5 Julai 2019 telah memutuskan untuk meneruskan projek ini dengan syarikat Daya Maju LTAT dengan kos yang lebih rendah iaitu 4.475 bilion ringgit setelah membuat beberapa pertimbangan iaitu A. Surat setuju terima telah dikeluarkan oleh kerajaan terdahulu. Sekiranya kerajaan tidak meneruskan kontrak ini, kerajaan terdedah kepada risiko tindakan undang-undang sivil oleh pihak syarikat dan kemungkinan perlu membayar pampasan. B. Penjimatan sebanyak 15% adalah hampir 800 juta ringgit tanpa menjejaskan komponen kritikal dalam projek terbabit. C. Syarikat ini merupakan usaha antara Daya Maju dengan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Ini bermaksud para pesara tentera ada kepentingan dalam projek ini. Dan terakhir D. Syarikat ini sedang melaksanakan projek naik taraf landasan berkembar Lembah Kelang Fasa 1. Mesin dan peralatan telah dilaburkan untuk menyiapkan keseluruhan projek berkenaan. Tengku Zafrul pula berkata rundingan terus ini memang dibenarkan. Kini projek bertangguh dan kerajaan disaman. Lepas itu mereka berunding kembali. Kemudian apa? Inilah yang dinamakan walhasil balik asal. Itu pasal tak hasil. Menteri bijak atau bebal.